Hey, Yahoo! Hai, saya Frankie. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan arta komunikasi, iaitu tajuk yang saya akan ulas adalah berita palsu COVID-19. Sejak awal wabak COVID-19 lagi, kita telah berdepan dengan cabaran memerangi virus dan viral. Virus yang kita hadapi adalah virus SARS yang menyebabkan jangkitan COVID-19. Manakala viral adalah berita palsu yang dikeluarkan oleh pengguna di dalam media sosial. Sehingga 11 Jun 2020, ini mengenai berita palsu, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah ini, sebanyak 179 masih di dalam siasatan, manakala 30 kes telah dibawa ke mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Seperti mana yang kita telah dengar tadi dari sidang media oleh Menteri, sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesahan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara setahun. Namun tidak dapat disangkal bahawa maklumat meragukan tentang COVID-19 tetap tersebar, menangani penyebaran maklumat salah, berita palsu dan tidak sengaja mencetuskan kebimbangan ramai bukan satu tugas yang mudah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razi bin Rahman. Nombor metrik saya 257405. Okey, saya akan mengupaskan isu berita palsu dan Akta Undang-Undang Komunikasi, iaitu apa akta yang akan dikenakan kepada masyarakat yang menyebarkan maklumat palsu ataupun berita palsu di sosial media ataupun di mana-mana saja, especially di dalam Malaysia. Baru-baru ini kes di Malaysia, especially di Kedah, sangat tinggi dan pada waktu sekarang pun masih lagi tinggi. Dan jika kita lihat begitu banyak berita palsu telah disebarkan, dan setakat sekarang yang saya tahu 293 berita palsu telah disebarkan dan pihak kerajaan telah mengambil tindakan yang sangat serius. Dan akta Seksyen 233 Akta Komunikasi, jika sampai kesalahan 1 tahun penjara dan juga RM50,000 sebagai denda. Okey, dan pada masa sama juga kerajaan menyediakan beberapa aplikasi dan website untuk kita menyemak kesahihan berita palsu tersebut, iaitu di www.moh.gv.my dan juga Pertubuhan Kesihatan Malaysia KKM dan Kesihatan Dunia WHO di laman website dia www.who.int. Jadi pihak kerajaan mengambil serius tentang hal ini sebagai satu masalah yang besar bagi membendung masalah berita palsu yang sedang melanda di negara kita, dan kita harap COVID-19 ini akan segera hilang di negara kita. Jaga menjaga sosial. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afandi bin Muhammad Amrancan. Nombor metrik 252234. Ingin membentangkan tugasan berkumpulan bagi subjek ACCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Saya ingin membincangkan mengenai Undang-Undang Komunikasi yang berkaitan dengan isu penyebaran berita palsu COVID-19. Menurut perspektif Undang-Undang Komunikasi di Malaysia, isu penyebaran berita palsu COVID-19 tidak akan bernokta selagi tiada pengesahan daripada pihak berwajib. Jika ia palsu, berita itu akan disiasat oleh SKMM dan PDRM melalui kaedah terperinci. Pasukan respon pantas ditubuhkan oleh kerajaan bagi menangkis berita palsu COVID-19 sekiranya bukti sahih
Pihak pendakwa akan mendakwa suspek di mahkamah mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Isu penyebaran berita palsu COVID-19 dikategorikan sebagai kes jenayah mengikut Akta Berita Palsu 2018. Namun, akta berkenaan sudah dimansuhkan kerana ia dianggap menghalang kebebasan media dan kebebasan bersuara. Maka kerajaan tetap mengenakan tindakan terhadap suspek yang terlibat di bawah Undang-Undang Komunikasi berkaitan isu berita palsu ini, iaitu didakwa mengikut akta lain seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Asutan 1948. Suspek akan dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana menyalahgunakan jalur lebar atau internet untuk penyebaran berita tidak benar atau menyebarkan berita yang boleh membahayakan keselamatan negara. Negara Malaysia tiada undang-undang khusus lagi untuk menyekat penggunaan internet. Namun Malaysia tetap menjatuhi hukuman setimpal mengikut undang-undang sedia ada bagi menyekat penyebaran berita palsu. Ini adalah sahaja. Sekian, terima kasih pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Loken Chen yang nombor matriks 257375. Dalam video ini saya akan berbincang pasal cadangan memberi kepada sesuatu isu. Dan isu yang berbincang dalam tugasan ini adalah penyebaran berita palsu mengenai COVID-19. Pada zaman sekarang, berita-berita ini biasanya menyebar melalui media sosial. Dan ini adalah antara cara yang paling cepat untuk menyebarkan berita palsu ini. Negara kita mempunyai akta untuk berita palsu, iaitu adalah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dia punya hukuman denda maksimum 50,000 dan atau penjara 1 tahun. Tapi yang menyesalnya negara kita tidak mempunyai undang-undang khusus untuk menyekatkan penggunaan internet dalam penyebaran berita palsu ini. So, cadangan saya adalah pihak berkuasa perlu membuat akta atau undangan-undangan untuk menyekatkan berita palsu ini. Salam sejahtera kepada pensyarat dan rakan-rakan sekalian. Saya Kiruban Nalaki Ramachandra, nombor matrik 258099. Kumpulan kami mengambil tajuk yang berkaitan dengan Undang-Undang Komunikasi berkaitan isu penyebaran berita palsu COVID-19. Bahagian yang saya nak bentangkan adalah berkaitan dengan cadangan atau pandangan atau idea yang berkaitan Undang-Undang Komunikasi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan COVID-19. Salah satu cadangan adalah mewujudkan undang-undang baru. Yang dimaksudkan dengan undang-undang baru adalah bagi memperketatkan undang-undang yang sedia ada dengan digubal dan diwujudkan untuk satu undang-undang baru supaya isu penyebaran ini dapat diselesaikan. Mewujudkan satu pertubuhan. Maksud mewujudkan satu pertubuhan adalah dengan pertubuhan yang sedia ada adalah pihak polis yang telah mengambil tindakan dalam isu penyebaran COVID-19, seperti bahagian yang dinyatakan adalah bahagian cyber dalam PDRM. So dengan ini saya dicadangkan supaya kerajaan telah menguburkan satu pertubuhan yang boleh wujudkan supaya dapat ketatkan
isu penyebaran berita palsu ni. Selain itu meningkatkan hukuman. Hukuman yang dimaksudkan, hukuman yang sedia ada mungkin dia tidak cukupi. So, untuk dengan meningkatkan hukuman yang lebih berat supaya kes penyebaran berita palsu ini dapat diselesaikan dengan baik. Sekian, terima kasih.